Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal 'alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk 2 Ramadan dan hari yang ke-5. Kita berada dalam satu program daurah tafsir Al-Quran 1444 Hijrah. Jadi insya-Allah pagi ini kita nak masuk bab yang kedua daripada kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, iaitu berkenaan keistimewaan membaca Al-Quran dan pembacanya. Keistimewaan membaca Al-Quran dan pembacanya. Jadi dalam bab yang kedua ni, Imam Nawawi kemukakan 2 saja hadis, dan bab yang kedua ni ringkas sahaja sebab dia ada kaitan yang rapat dengan bab yang ketiga ni. Jadi Imam Nawawi rahimahullah telah berkata, telah sabit sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Yang bermaksud orang yang menjadi imam kepada suatu kaum hendaklah orang yang paling baik bacaan kitab Allah Ta'ala, yakni Al-Quran. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyenaraikan kriteria ciri-ciri orang yang patut dilantik menjadi imam sembahyang, iaitu Nabi kata aqra'uhum li kitabillah. Nombor satu sekali ialah orang yang paling aqra', yakni paling baik bacaannya. Para ulama menyebutkan aqra' sini dengan makna a'lamuhum bil Quran wa aktsaruhum qira'atan, orang yang paling alim tentang Al-Quran dan paling banyak membacanya. Ada juga yang mengatakan aqra' sini dengan makna ahfaz, yang paling banyak menghafal Al-Quran. Dan ada juga yang mengatakan aqra' dengan makna al-asahhu qira'atan, paling tepat, paling betul bacaannya. Jadi itu yang patut didahulukan sebelum sebelum yang lain-lain. Lepas tu dalam hadis yang sama, Nabi hadis ni sebenarnya panjang lagi. Lepas aqra' Nabi kata fa in kanu fil qira'ah sawa' fa a'lamuhum bis sunnah, fa in kanu fis sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan, fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum sinnan. Sekiranya mereka dari segi bacaan sama, maka hendaklah melantik orang yang paling alim tentang sunnah. Dan sekiranya mereka sama dari segi pengetahuan tentang sunnah, maka hendaklah didahulukan orang yang paling lebih awal hijrah. Ini khusus dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika mereka sama dari segi hijrah, maka hendaklah melantik orang yang
lebih lebih tua usianya. Lebih tua usianya. Itu kriteria untuk melantik imam. Jadi ini menunjukkan bahawa orang yang membaca Al-Quran, yang mahir membaca Al-Quran, mereka sepatutnya diletakkan di hadapan, didahulukan, khususnya dalam sembahyang untuk menjadi imam. Lepas tu diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, kana al-qurra ashaba majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbanan. Yang bermaksud para pembaca Al-Quran adalah anggota majlis dan anggota mesyuarat Umar radhiyallahu anhu, sama ada mereka tua ataupun muda. Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahihnya. Pada bab seterusnya akan dinyatakan banyak hadis yang maksudnya sama dengan bab ini. Di hadis yang kedua ini disebutkan penglibatan. Disebutkan penglibatan al-qurra, yakni ahli Al-Quran dalam posisi pemerintahan, dalam urusan pemerintahan, kepimpinan. Dalam urusan kepimpinan. Jadi hadis ni sebenarnya satu potongan daripada sebuah hadis yang panjang, iaitu cerita berkenaan dengan Uyainah, sahabat Nabi yang bernama Uyainah bin Hisn. Ketika mana dia pergi menemui anak saudaranya, iaitu Al-Hur bin Qais. Al-Hur bin Qais. Jadi dia pergi jumpa dengan anak saudara dia Al-Hur bin Qais, sebenarnya untuk minta Al-Hur bawa dia berjumpa dengan Umar radhiyallahu anhu, yang mana Umar pada ketika itu adalah khalifah. Ini pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kenapa dia pergi jumpa dengan Al-Hur dulu? Sebabnya anak saudara dia ni Al-Hur bin Qais minan nafar alladhi yudnihim Umar. Dia termasuk daripada salah seorang yang Umar mendekati mereka. An-nafar, ulama sebutkan bilangan 1 hingga 7. Ada juga yang mengatakan hingga 10. Maknanya An-nafar ni sekumpulan manusia yang sedikit jumlahnya, yang didekati oleh Umar Al-Khattab, yakni didekati oleh Umar dengan maksud Umar sentiasa bertanya, minta pandangan, bermesyuarat dengan mereka dalam urusan pemerintahan. Jadi lepas itulah wa kana al-qurra ashab majlis Umar wa musyawarati kuhulan kanu aw syubbanan, seperti mana yang kita bacakan dalam hadis. Jadi Al-Hur bin Qais, dia ni seorang yang masih muda. Dia masuk Islam lewat selepas peperangan Tabuk, dan pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia merupakan salah seorang ahli mesyuarat Umar Al-Khattab, yang selalu bersama dengan Umar untuk untuk berbincang, bermesyuarat, mencari penyelesaian dalam urusan pemerintahan. Dalam hadis ni juga disebutkan Uyainah ni pergi jumpa dengan Al-Hur bin Qais, walaupun matlamat dia nak jumpa dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sebenarnya dia nak melepaskan, nak menyatakan rasa tidak puas hati kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab. Cuma dia pergi melalui Al-Hur bin Qais sebab dia tahu dah Al-Hur adalah orang yang rapat dengan Umar bin Al-Khattab. Dia kata, laka wajhun 'inda hadzal amir, engkau ada kedudukan di sisi pemimpin ini, iaitu Umar bin Al-Khattab. Jadi jadi itu menunjukkan bahawa
Al-Hur, okay. Al-Hur ni dia salah seorang qurra, salah seorang qurra yang yang mahir tentang Al-Quran, yang mahir tentang Al-Quran. Jadi qurra di sini, qurra di sini kalau kita tengok pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kedudukan mereka ialah bukan sekadar untuk baca Al-Quran sebagai pembuka majlis, okay. Bukan sekadar baca Quran untuk pembuka majlis, bukan sekadar pergi bertanding ke sana ke sini, bukan sekadar jadi imam tarawih, okay. Tapi pelibatan mereka pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sampai tahap memerintah negara, memerintah negara. Jadi nak memerintah negara, nak melibatkan diri dalam pemerintahan, mestilah seseorang itu bukan setakat pandai baca Quran, okay. Bukan setakat pandai baca Quran, bahkan mereka juga faham dan mendalami makna Al-Quran, mendalami makna Al-Quran. Jadi kalau kita bandingkan dengan zaman kita sekarang ini, kalau kita bandingkan dengan zaman kita sekarang ini, ketara sangat perbezaannya. Sebab bila kita sebut qurra, okay, qari lah di tempat kita ni, biasa kita sebut qari. Biasa difahami qari ni orang yang mahir Al-Quran dari segi bacaannya. Jadi macam mana dia nak terlibat dalam urusan pemerintahan? Sebab dia hanya mahir membaca. Jadi untuk musabaqah, untuk buka majlis, bolehlah. Bolehlah kalau kita nak jemput dia, nak libatkan dia dalam program seumpama tu. Tetapi untuk dilantik menjadi ahli majlis mesyuarat, biasa mana-mana pemerintah, mana-mana negeri, negara, pemimpin, dia ada satu kumpulan ahli mesyuarat, yang mana Perdana Menteri, pemimpin sentiasa minta pandangan daripada mereka untuk menyelesaikan sesuatu urusan, jadi sini kalau tengok Al-Hur bin Qais ini bukan hanya tahu baca Quran, tahu baca Quran. Kalau sekadar tahu baca, macam mana dia nak memberikan pandangan yang sesuai untuk menyelesaikan masalah? Jadi sudah tentu dia ni seorang yang alim, mahir dalam Al-Quran dan juga dalam urusan kehidupan, dalam urusan pemerintahan. Jadi di mana kunci perbezaan kita kata qurra pada zaman kita sekarang ini dan qurra pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sehingga kedudukan mereka pada zaman Nabi, pada zaman sahabat begitu tinggi. Jadi jawabnya, ulama kata sebab kaedah pembelajaran yang membezakan qurra pada zaman dulu dengan qurra pada zaman hari ini. Sebab dalam hadis-hadis disebutkan para sahabat ni baca beberapa ayat, okay, baca beberapa ayat, belajar beberapa ayat, okay, dan beramal, belajar dan beramal Al-Quran itu. Maknanya kaedah pembelajaran mereka tidak terhenti sekadar belajar baca, hafal dan faham. Bahkan kaedah belajar Quran, belajar apa-apa sahaja pun, yang paling berkesan, yang paling melekat, okay, bila mana teori apa yang kita pelajari itu dipraktikkan, diguna pakai dalam realiti, dalam dunia realiti, dalam menghadapi masalah masyarakat. Kita pakai kaedah-kaedah, teknik-teknik, teori-teori yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yakni Al-Quran pada zaman tersebut menjadi dustur perlembagaan negara. Maka sebab itu mereka belajar dan dalam bentuk untuk mempraktikkan, tidak sekadar belajar semata-mata untuk mengutip ilmu. Apa-apa ilmu sekalipun, apa-apa ilmu sekalipun, ilmu fiqh ke ilmu apalah, teori sahaja tidak menyebabkan kita jadi orang yang betul-betul pakar. Sebenarnya segala masalah yang berlaku dalam sebuah masyarakat,
Bila kita gunakan ilmu yang kita pelajari untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka ia akan menjadikan kita seorang yang lebih pakar. Doktor kalau dia belajar saja, dia belajar segala teori, segala kaedah untuk merawat, tapi dia sendiri tidak pernah merawat pesakit, maka dia tidak akan jadi doktor yang pakar. Jadi itu juga berkenaan dengan Al-Quran. Jadi qurra sini sehingga boleh menduduki tempat yang tinggi dalam sebuah kerajaan. Begitulah beza mereka dengan dengan qurra pada akhir zaman ni. Jadi ketara sekali perbezaan antara zaman kita sekarang ini dan zaman dahulu. Zaman kita ni disebabkan Al-Quran tidak dijadikan dustur perlembagaan, maka sebab itulah pembelajaran Al-Quran dia singkat, tidak membumi lah, pembelajaran tersebut tidak membumi. Jadi habis dua hadis yang Imam Nawawi kemukakan dalam bab yang kedua ini. Jadi keutamaan yang disebutkan, keistimewaan pembaca Al-Quran yang disebutkan dalam dua hadis ni. Satu, ketika menjadi imam. Yang kedua, ketika memimpin, menguruskan sebuah negara. Hakikatnya qurra, yakni orang-orang yang alim Quran ini sepatutnya mendapat tempat dalam urusan kepimpinan. Tapi dengan syarat pemimpin tersebut mestilah menjadikan Al-Quran sebagai dustur. Barulah pembelajaran Al-Quran yang ada di sebuah tempat itu akan menyeluruh kaedah dan tekniknya. Kalau tidak, terbatas. Belajar Quran sekadar untuk berlagu, belajar Quran sekadar untuk khatam, dapat pahala semata-mata itu saja. Sebab itulah tempat kita ramai orang yang bila khatam baca Quran, dia sudah berpuas hati. Dia buat majlis besar-besar. Tahun ni khatam buat sekali, tahun depan khatam pula buat pula majlis. Sekadar khatam baca. Jadi sebab itulah tidak akan sampai ke tahap sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab yang ketiga, yakni memuliakan ahli Al-Quran dan larangan menyakiti mereka. Jadi bab yang ketiga ni dengan bab yang kedua mempunyai kaitan yang sangat rapat. Jadi Imam Nawawi rahimahullah mulakan dengan beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah, maka dialah orang yang bertakwa. Kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan daripada sifat-sifat takwa hati orang mukmin. Jadi dalam ayat ni, Allah Ta'ala Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita salah satu tanda ketakwaan seseorang itu ialah dia akan mengagungkan syiar-syiar Allah, dia akan memuliakan syiar-syiar Allah, tidak menghina, tidak mencerca syiar-syiar Allah. Itu tanda orang yang bertakwa. Jadi syiar-syiar Allah ni banyak. Syiar-syiar Allah ni banyak. Masjid dia, azan, Al-Quran, banyak syiar-syiar Allah ni. Termasuklah kita kata ahli Al-Quran. Sebab Al-Quran itu sendiri adalah syiar Allah. Syiar Allah yang terkandung di dalamnya segala kita kata agama, syariat terkandung di dalam Al-Quran. Jadi bila seorang itu membaca Al-Quran, mahir tentang Al-Quran, maka kesan daripada Al-Quran itu sebagai syiar yang perlu diagungkan pun turut ada pada dia.
ada pada ahli Al-Quran. Jika Al-Quran itu kita muliakan, kita muliakan, kita hormat, maka ahli Al-Quran juga, orang yang membaca Al-Quran juga patut-patut untuk sangat-sangat berhak untuk kita hormati dan kita muliakan. Sebab kalau Al-Quran tidak dibaca, tidak diajarkan, maka tidak ada makna. Tidak ada makna. Al-Quran dia kena ada orang yang mengajarkan Al-Quran. Sebab tu dalam hadis yang awal-awal baru ni, Nabi SAW sebut khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Jadi hak Al-Quran sebagai sebagai kitab hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas kita, ialah kita perlu belajar dan kita perlu mengajar. Jadi orang yang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, maka dia juga mendapat hak untuk dimuliakan, untuk diagungkan, sebagaimana Al-Quran itu diagungkan dan dimuliakan. Lepas tu ayat yang seterusnya, wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Sesiapa yang memuliakan, menghormati hukum-hukum Allah, maka yang sedemikian menjadi kebaikan baginya di sisi Tuhannya. Sebab apa disebutkan memuliakan hukum-hukum Allah, memuliakan syiar-syiar Allah? Sebab Al-Quran itu, Al-Quran itu bila ada orang yang membacanya, bila ada orang yang mendengarnya, maka secara automatik hidayat yang terkandung dalam Al-Quran tersebar kepada orang yang mendengar, orang yang mempelajarinya, Jadi sebab itu Allah Ta'ala kata orang yang mengagungkan, memuliakan ahli Quran adalah orang yang bertakwa, orang yang mengagungkan hukum-hukum Allah, maka dia mendapat kebaikan di sisi Tuhannya. Memang itu dah sunnatullah. Kita nak apa-apa kebaikan daripada sesuatu, kita mestilah buat baik kepadanya. Kita mestilah hormat kepadanya, barulah kita akan dapat kebaikan daripadanya. Itu ayat yang kedua. Yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman, wakhfid janahaka lil mu'minin. Dan sebaliknya hendaklah engkau merendah diri kepada orang-orang yang beriman. Hendaklah engkau merendah diri kepada orang-orang yang beriman. Jadi ini satu tuntutan kepada kepada semua manusia supaya hormat, merendah diri kepada orang yang beriman. Jadi orang yang paling tinggi imannya, paling sempurna imannya, sudah tentu orang yang mempelajari, membaca dan mengamalkan Al-Quran. Lepas itu Allah Ta'ala berfirman lagi, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Orang-orang yang mengganggu dan menyakiti orang-orang lelaki dan perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan suatu kesalahan yang dilakukan, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan, menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Jadi dalam ayat ini sebenarnya Allah Ta'ala sebutkan secara umum, orang yang mengganggu, menyakiti orang-orang beriman, sama ada lelaki ataupun perempuan, tanpa hak, menyakiti mereka tanpa hak. Jadi tergolong di kalangan orang beriman ialah ahli Al-Quran. Bahkan mereka lah orang yang paling kuat imannya, paling tinggi imannya, sebab dia memahami Al-Quran, sebab dia mempelajari Al-Quran, sebab dia baca Al-Quran, hafal Al-Quran. Jadi kalau orang beriman yang lain, orang tak baca Quran pun, orang tidak baca Quran pun, kita tak boleh sakiti. Tidak sepatutnya untuk kita sakiti mereka. Tidak faham Al-Quran, tak boleh sakiti mereka. Maka apatah lagi orang yang mahir Al-Quran, para ulama, qurra dan seumpamanya, maka sangat-sangat tidak patut untuk kita menyakiti mereka, untuk kita mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik kepada mereka.
Zaman apa ni? Zaman sekarang ini mudah sangat untuk melakukan izak, menyakiti orang-orang mukmin. Walaupun orang itu ahli Quran, walaupun orang itu baik, okay. Bila suatu cerita itu viral dalam media sosial, okay, ramai, okay, dia panggil netizen ke apa, okay, dia tidak tahu menahu cerita sebenar, tulis komen-komen yang tidak baik, tulis komen-komen yang tidak baik berkenaan dengan ahli Al-Quran. Setengah-setengah tu betul seperti apa yang berlaku, setengah-setengah tu tidak betul pun, tapi disebabkan sifat yang tidak ada sifat, kita kata menilai sesuatu berita, menyebabkan ramai juga di kalangan kita ni berkata tidak baik kepada ahli-ahli Al-Quran. Banyak kes-kes yang berlaku di tempat kita seumpama tu. Jadi kesannya bila ahli Quran itu tidak dimuliakan, okay, bila ahli Quran itu tidak diletakkan pada kedudukan yang sewajarnya, maka hidayah, maka petunjuk Allah Subhanahu wa taala daripada Al-Quran tidak akan sampai kepada orang ramai, pada masyarakat. Itu kesannya yang paling berat. Lepas tu dia kata lagi, diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala ikram dhi syaibatil muslim wa hamilil Quran ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama dhi sultanil muqsit. Sesungguhnya antara bentuk mengagungkan Allah Ta'ala, yakni kita sebagai hamba, antara cara kita nak memuliakan Allah, mengagungkan Allah, ialah dengan memuliakan Muslim yang telah tua. Bukan bermakna yang muda boleh dihina, tidak. Cuma keutamaan untuk menghormati mereka lebih-lebih lagi. Penghafal Al-Quran yang tidak melampaui batas dan melupakannya, serta memuliakan pemerintah yang adil. Jadi dalam hadis ini disebutkan 3 golongan yang mana jika kita memuliakan mereka, maka kita sebenarnya telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sebab 3 golongan ini merupakan golongan yang mendapat tempat perhatian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang tua. Yang kedua, hamilil Quran. Yakni orang yang menghafal Al-Quran. Hamil Al-Quran dinamakan hamil, kan? Dinamakan hamil sebagai penghafal Al-Quran sebab dia serupa dengan perempuan yang hamil. Dalam perut dia tu ada janin, ada bayi. Jadi hamilul Quran, dia seperti orang yang mengandung, yang hamil, cuma tidak nampak sahaja perut dia itu memboyut. Jadi apa yang dikandung olehnya, yakni Al-Quran. Dalam dada dia tu ada Al-Quran. Cuma Quran ini tidak menambah ke berat dia, okay? Kalau mengapas juzuk tambah sekilo, tidak, okay? 30 juzuk tak tambah walaupun sekilo, walaupun 100 gram, tidak memberatkan tubuh kita. Jadi sebab tu digelar orang yang menghafal Quran ini sebagai hamil. Sebab dia Al-Quran terkandung dalam tubuh dia, dalam dada dia. Kemana saja dia pergi, dia bawa Al-Quran. Sebab tu digelar hamil. Jamak dia hamalah. Jadi yang kedua, golongan yang kedua, yakni hamilul Quran, yakni golongan yang penghafal Al-Quran. Bila hafal automatiklah baca, okay? Bila hafal mestilah baca. Sebab penghafal Quran dia sentiasa perlu, bila selesai hafal Quran 30 juzuk, dia mesti kena baca lagi, kena ulang lagi, setiap masa, supaya Quran itu kekal di dalam dadanya. Jadi yang disebut ke sini hamilul Quran,
ghairil ghali, yang tidak melampaui batas, yang tidak melampaui batas, dan dan tidak melupakannya. Maknanya penghafal Al-Quran yang sederhana, yang sederhana. Jadi sebenarnya disebut ke sini ghairil ghali fihi wal jafi anhu, tidak melampau padanya, yakni untuk membezakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Yahudi dan Nasara. Sebab al-ghali fi, orang Yahudi, orang Yahudi ni sifat dia melampau dalam beramal, dalam mengamalkan agama. Manakala orang Nasara dia mengabaikan agama. Dia mengabaikan agama. Sebagai contoh Maulana sebut dah semalam dalam bab dalam bab, sebagai contoh dalam bab haid, perempuan yang didatangi haid, cara cara Yahudi dan Nasara melayannya sangat-sangat berbezalah dengan cara orang Islam. Yahudi sangat ketat, tidak boleh makan masakan mereka, tidak boleh tidur sekati dan seumpamanya. Nasara boleh, semua boleh, hatta melakukan hubungan dengan perempuan yang datang haid. Tapi Islam berada di tengah-tengah, tidak melampau dan tidak meremehkan, benda tersebut. Jadi begitu juga dalam bab baca Quran, tidak boleh melampau dan tidak boleh mengabaikan Al-Quran. Melampau dalam kita kata dalam bacaan Al-Quran sini ni para ulama sebut iaitu sifat memberat-beratkan, takalluf. Dalam sebagai contoh dalam bab menyebutkan hurufnya, menyebutkan setiap huruf makhraj, kadang-kadang setengah-setengah tu melampau sehingga keluar daripada makhraj sebutannya, sehingga keluar daripada makhraj sebutannya. Begitu juga ada setengah-setengah pihak tu niat dia molek, niat dia baik dalam bab nak suruh orang baca Quran, kadang-kadang dia menakut-nakutkan masyarakat. Dia kata Quran ini satu kitab yang tinggi, yang tidak sesuai dengan dengan kita. Jadi kalau kita nak belajar, kita kena belajar betul-betul, belajar betul-betul. Tak boleh salah sikit pun. Kalau salah sikit, salah dengung sikit pun dosa, kurang mak sikit pun dosa. Jadi menyebabkan setengah-setengah tu ketakutan nak belajar Al-Quran. Jadi itu juga satu bentuk melampau, al-ghali fihi. Al-ghali fi, menjauhkan, hakikatnya menjauhkan masyarakat daripada Al-Quran, daripada banyak dosa. Kerana baca Quran baik tak usah baca, kau baca kau banyak doa, semakin baca semakin banyak dosa. Jadi baik tak payah baca, baik tak betul tak baca, selamat tak berdosa. Jadi Quran ini seolah-olah punca yang menyebabkan orang itu semakin banyak dosa. Jadi itu banyaklah benda-benda seumpama tu yang diajarkan oleh setengah pihak. Lepas tu hadis yang seterusnya, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dengan berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nas manazilahum. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami meletakkan manusia pada kedudukan mereka, Jadi hadis ini pun umum. Jadi daripada hadis ini kita dapat faham setiap manusia dia ada kedudukannya, yakni kedudukan sini kedudukan di dunia sesama manusia, bukannya kedudukan di akhirat, kedudukan di dunia. Jadi ahli Al-Quran, di mana kedudukan mereka? Di mana kedudukan mereka? Jadi berdasarkan hadis-hadis yang lalu yang kita baca dah, Nabi kata khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kira-kiranya kalau kita nak ukur kedudukan manusia dari segi
profession dia, okay, dari segi pekerjaan dia, kemahiran dia, okay. Maka nombor satu sekali yang paling berhak kita muliakan ialah ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran. Maka itulah manzilah. Manzilah ahli Al-Quran ialah nombor satu sekali di kalangan manusia ni, di kalangan bida-bida yang lain. Dia sepatutnya dimuliakan. Bukan sekadar mendapat tempat yang tepi-tepi sahaja, okay. Seperti kita sebutlah, okay, sekadar baca doa. Sekadar baca doa, sekadar pembuka majlis sahaja. Tidak. Itu bukan tahap, bukan tempat yang sesuai dengan ahli Al-Quran. Tempat yang sesuai sebagaimana telah ditunjukkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sehingga tahap diletakkan mereka dalam kepimpinan, barisan kepimpinannya, dalam barisan kepimpinannya. Tapi dengan syarat ahli Al-Quran itu hendaklah ahli qurra sungguh, yang belajar Al-Quran dan tahu mempraktikkan Al-Quran dalam situasi semasa, dalam keadaan masyarakat semasa. Tidak kata hanya tahu baca sahaja. Itu kalau begitu tidak sesuai lah kita nak letakkan mereka di dalam kepimpinan negara. Jadi kesannya kalau kita letakkan ahli Quran di tempatnya, okay, di tempat yang sesuai, maka kita akan dapat manfaat daripada mereka. Kita akan dapat petunjuk, hidayah daripada apa yang mereka ajarkan kepada kita. Itu manfaat yang paling besar. Dan hidayah itulah keperluan manusia yang paling besar. Keperluan manusia yang paling besar. Manusia ni dia meletakkan diri mereka, meletakkan orang lain sesuai dengan hajat dia. Kalau hajat dia besar pada orang itu, maka orang itu diangkat pada kedudukan yang tinggi. Tapi kalau hajat dia tidak berapa besar, okay, dengan orang tersebut, maka orang itu diletakkan pada kedudukan yang rendah. Penyapu sampah dan seumpamanya, okay, perbandaran ni, okay. Tidak ada orang yang melihat dengan melihat mereka dengan pandangan yang tinggi, yang mulia, sebab tidak ada hajat sangat, okay. Kita tidak berhajat sangat, walaupun kita berhajat tapi tidak ketara sangat hajat kita pada mereka. Tapi kalau orang itu pemimpin, okay, YB dan seumpamanya, okay, semua orang berhajat kepadanya, maka diletakkan pada kedudukan yang tinggi. Tetapi hakikatnya manusia ni ramai tidak sedar, okay, sebenarnya perkara yang paling besar yang dia perlukan dalam kehidupan di dunia ni ialah hidayah. Ialah hidayah. Jadi kalau dengan sebab tu, okay, disebabkan mereka tidak sedar, tidak faham, itulah keperluan utama mereka, yang mana mereka minta dalam sembahyang, okay, beberapa kali sehari, ihdinas siratal mustaqim. Maka dengan sebab kurang memahami perkara tersebut, ahli-ahli Al-Quran ini tidak diletakkan pada tempat yang sewajarnya. Pada tempat yang sewajarnya. Sebab itulah kalau orang tanya kita, okay, kalau orang tanya kita demo kerja ke apa? Ni Kelantan lah, okay. Demo kerja mana, okay. Ni ada orang pernah tanya saya lah, okay. Dua apa lah ni, okay. Kerja mana? Bertugas di mana, okay. Itu ayatlah. Kita mengajar, okay. Kita mengajar mengajar Quran sikit-sikit, okay. Mengajar Quran, okay. Mengajar di di madrasah. Dia pun tu berubah tanggapan dia kata, dia dijawab dari kat dia memujuk. Tak apalah, okay. Tak apalah, okeylah, okay. Okeylah. Kita pelik kenapa dia jawab okeylah gitu. Itu menunjukkan bahawa dalam fikiran dia, okay, ini adalah level yang rendah dalam masyarakat. Madrasah, okeylah, tak apalah. Maknanya sikit je gaji, pendapatan dia, okay. Tidak senang, tidak mewah seperti orang-orang lain. Jadi dia tak nampak apa sebenarnya yang dia nak daripada ahli Al-Quran. Jadi sebab tu secara psikologinya bagi dia rendah. Okey. Lepas tu hadis yang satu lagi, Nabi SAW menyebutkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan anna Nabi SAW kana yajma' baina ar-rajulain min qatla Uhud thumma yaqul ayyuhuma aktharu akhdhan lil Quran
fa in usyira ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Nabi SAW menghimpunkan jenazah dua orang syahid dalam perang Uhud. Kemudian baginda bertanya, siapakah yang lebih banyak menghafal Al-Quran antara kedua-duanya? Apabila ditunjukkan kepada salah seorang daripada mereka, baginda mendahulukannya untuk dimasukkan ke liang lahat. Jadi sehingga dalam bab nak dikebumikan, nak didahulukan masuk ke dalam lahat sekalipun, Nabi SAW melakukan pertimbangan dari segi Al-Quran, dari segi menghafal Al-Quran, dari segi menghafal Al-Quran. Jadi begitu halus sekali cara Nabi memuliakan ahli Al-Quran, memuliakan penghafal Al-Quran. Jadi itulah beberapa hadis yang kita sempat baca pada pagi ini. Hadis yang seterusnya ini saya rasa kita kena sambung kemudian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.